Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi. Kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program perkongsian ilmu. Perlis mengaji dalam segmen tuition online. Semoga ilmu yang sedikit ini memberi manfaat yang besar kepada murid-murid, insya-Allah. Baiklah, anda bersama saya lagi pada hari ini, Cikgu Syahidah binti Basir dari Sekolah Kebangsaan Sungai Baru Perlis dalam ruangan bijak bahasa. Tajuk yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini ialah kata adjektif. Fokus pembelajaran kita pada hari ini diharapkan agar murid-murid memahami jenis-jenis kata adjektif dan seterusnya menggunakan kata adjektif yang tepat mengikut konteks ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif? Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif kata yang menerangkan sifat atau keadaan kata nama seperti sifat benda, orang, haiwan, tempat dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata penguat seperti amat, paling, terlalu, sangat dan sebagainya. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat, nian dan sebagainya. Baiklah, setelah kita memahami maksud kata adjektif tadi, sekarang kita akan pelajari jenis-jenis kata adjektif. Ya. Jenis kata adjektif terdiri daripada 9 jenis, iaitu kata adjektif perasaan, kata adjektif yang melibatkan keadaan, kata adjektif cara, kata adjektif bentuk, kata adjektif panca indera, kata adjektif jarak, kata adjektif waktu, kata adjektif ukuran dan kata adjektif warna. Ya, cikgu harap murid-murid akan memahami dengan lebih lanjut untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan kata adjektif, jenis-jenis dan juga bentuk kata adjektif. Baiklah, jenis kata adjektif yang pertama ialah kata adjektif perasaan. Ya, kata adjektif perasaan menerangkan tentang perasaan yang berkaitan dengan emosi. Ya, kalau kita lihat emosi kita pelbagai Allah ciptakan. Contohnya seperti perasaan sayang, rindu, benci, bangga, ragu, gembira, serba salah, gusar dan sebagainya. Baik ya, cikgu harap murid-murid dapat membina ayat berdasarkan perkataan yang telah cikgu berikan tadi. Baik, contoh ayat yang kita boleh bina berdasarkan kata adjektif perasaan. Safrina rindu akan neneknya di kampung. Ya, kata adjektif perasaan di situ rindu. Ya, apabila lama tidak pulang ke kampung, terutama musim PKP ini, kita akan rindu pada sesuatu yang kita lakukan sebelum ini. Baik, seterusnya, Danish berasa gembira apabila terpilih menjadi pemain bola sepak sekolahnya. Kata adjektif perasaan ialah gembira. Dan ayat yang ketiga, Datuk Faiz masih ragu terhadap pembantu peribadinya. Jenis kata adjektif yang kedua, kata adjektif keadaan. Ya, kata adjektif keadaan terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Contoh perkataan seperti baik, bijak, curiga, lemah, kasar, sihat dan
berbagai lagi. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif keadaan. Gadis itu cantik dan bijak. Okey, cantik juga merujuk kepada kata adjektif ya. Baik. Ayat yang kedua, badan adik masih lemah kerana baru sembuh daripada demam panas. Ayat seterusnya, Encik Azlan masih curiga terhadap kejujuran pekerjanya. Jenis kata adjektif seterusnya, kata adjektif cara. Ya, murid-murid, kata adjektif cara terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang keadaan atau sesuatu ragam. Ya. Contoh perkataan yang cikgu berikan di sini, deras. Ya. Deras ini merujuk kepada biasanya air lah ya. Lambat pergerakan ya. Laju, cepat, ligat dan lincah ya. Ligat ni merujuk kepada benda ya, seperti gasing dan benda yang berpusing ya. Seperti gasing, kipas dan sebagainya. Dan lincah pula merujuk kepada keadaan ataupun ragam manusia. Contohnya cekap ya, lincah. Baik, contoh ayat. Air sungai itu mengalir deras selepas hujan. Yang kedua, lori yang dipandu laju itu telah terbabas ke dalam gaung. Ayat yang ketiga, kipas itu berpusing dengan ligat. Ya. Beza ligat dan lincah, ligat merujuk kepada benda, sementara lincah pula merujuk kepada pergerakan manusia. Ya. Baik, seterusnya jenis kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang bentuk atau rupa sesuatu. Okey, contoh benda melibatkan benda bulat. Apa yang melibatkan bentuk bulat? Bola, duit shilling dan sebagainya. Okey. Bujur, leper, tajam, lurus, buncit. Buncit ni merujuk kepada manusia lah ya. Perut maju ke hadapan tu buncit ya. Baik. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif bentuk. Gasing itu berbentuk leper. Okey, apa beza leper dan bulat ya. Okey. Baik. Ayat yang kedua, perut ayah buncit kerana malas bersenam. Ini merujuk kepada rupa ataupun bentuk manusia. Ya. Ayat yang seterusnya, Puan Azah menggunakan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging. Ya. Okey, jenis kata adjektif yang seterusnya ialah kata adjektif yang melibatkan panca indera, iaitu kata yang terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang sesuatu deria. Okey, seperti deria lihat, deria bau, deria dengar, sentuh dan rasa. Okey. Baik, contoh perkataan yang boleh berdasarkan kata adjektif panca indera seperti wangi. Okey. Biasanya benda apa yang bau wangi ya? Biasanya sabun, okey, bunga, shampoo dan sebagainya. Okey, seterusnya perkataan hapak, okey. Hapak ni yang melibatkan pakaian. Contohnya baju dah pakai 2-3 hari tidak dicuci, berbau hapak ya. Baik, seterusnya merdu. Merdu yang melibatkan suara, okey. Pahit pula melibatkan deria rasa, okey. Kesat, busuk. Okey, dalam bahasa Melayu dia kaya dengan kosakata ya. Pelbagai perkataan dia merujuk kepada maksud, membawa pada maksud tertentu sebab bahasa Melayu ni indah dan banyak kosakatanya ya. Baik, dalam slot yang sebelum ini cikgu ada kongsi berkaitan dengan kata adjektif ya, yang dihaskan untuk bau sahaja ya, dan yang sering disoal dalam peperiksaan.
Okey, sedap, payau. Okey. Mungkin murid-murid sekarang susah nak merasa macam mana payau tu. Payau ni biasanya air yang masin dia bercampur dengan air tawar. Contoh air sungai, air perigi, mungkin air zam-zam dia sedikit payau. Kalau murid-murid pernah rasa, okey, kelat, benda yang kelat ni seperti pisang yang belum masak, okey, putik buah-buahan yang belum masak, dia rasa dia kelat. Dan juga licin yang menyebabkan sentuhan. Baik. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif panca indera seperti bunga ros itu sangat wangi. Okey. Cikgu suka bunga ros ni, pelbagai warna dan bau yang penuh aroma, sangat wangi. Baik, seterusnya rasa pisang muda itu sangat kelat. Baik. Kelat apabila tidak cukup masak, tapi kalau dah masak tu manislah rasanya. Okey. Baik, ayat yang seterusnya, suara Siti sangat merdu apabila mendendangkan lagu asli. Baik, jenis kata adjektif yang seterusnya ialah kata adjektif jarak. Kata adjektif jarak terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang ruang, tempat atau sesuatu keadaan. Contoh perkataan berdasarkan kata adjektif jarak seperti dekat, jauh, hampir, nyaris dan rapat. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif jarak seperti rumah Amirul terletak jauh di hujung kampung. Adila nyaris dilanggar oleh kereta itu. Nyaris ini membawa maksud tak kena lagi, hampir-hampir. Tu nyaris. Baik, seterusnya, Afif mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Datuk Faizal. Seterusnya, jenis kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang masa ataupun waktu. Contoh perkataan seperti lama, baharu, lampau, usang dan segera. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh perkataan. Mungkin murid-murid boleh membuat ulang kaji selepas ini. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif waktu seperti kanak-kanak gemar akan makanan segera. Baik, kalau kita lihat zaman sekarang ni, anak-anak suka, amat suka ataupun suka akan makanan segera. Kalau kita lihat sekarang ni, banyak kedai-kedai makanan segera tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Sebenarnya makanan segera ni tak baik untuk kesihatan. Dia boleh mengundang pelbagai penyakit seperti obesiti, merosakkan gigi dan sebagainya. Jadi makanlah makanan yang berkhasiat. Baik, contoh ayat yang kedua. Kenangan lampau masih berlegar dalam ingatannya. Lampau ni maksudnya kenangan lama. Baik, contoh ayat seterusnya. Pondok usang di tepi sawah itu telah roboh. Ini usang ni membawa maksud dah lama ataupun dah buruk dah. Seterusnya, kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang sesuatu ukuran. Contohnya, pendek, ukuran panjang, tebal, nipis, gemuk, rendah dan sebagainya. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif ukuran. Novel yang dibaca oleh Nabila itu sangat tebal. Jambatan gantung yang panjang itu telah roboh. Dan anak Puan Zeti masih belajar di sekolah rendah. Kata yang cikgu warnakan dengan warna merah itu adalah kata adjektif ukuran. Baik, jenis kata adjektif yang terakhir ialah
kata adjektif yang melibatkan warna, iaitu kata adjektif yang terdiri daripada perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang sesuatu warna. Kalau kita lihat kat dunia ni banyak warna, warna sekunder, warna asas dan sebagainya. Ini menambah ceria ataupun kehidupan kita lebih berwarna-warni dengan warna-warna yang telah diciptakan oleh Allah. Baik, contoh perkataan yang cikgu beri di sini. Warna biru. Biasanya apa yang warna biru? Awan, air laut. Hijau, merujuk pada warna tumbuh-tumbuhan. Warna hitam, warna hitam pekat waktu malam. Contoh dia. Warna merah. Warna merah ni memang menyerlah lah. Kalau dalam ni dia melambangkan keberanian. Kalau kita tengok dalam sesuatu yang kita menerangkan tentang maksud merah itu sendiri dan kelabu. Banyak lagi warna-warna lain yang boleh murid-murid catat ataupun membina ayat berdasarkan kata adjektif warna ini. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan kata adjektif warna seperti ayam jantan itu berbulu hitam. Yang kedua, Datuk suka bersongkok kelabu. Dan ayat yang terakhir, Aina memakai kebaya berwarna merah. Murid-murid dah beli baju raya ke belum? Agak-agak apakah warna tema hari raya pada tahun ini? Walaupun kita menyambut hari raya dalam suasana yang berbeza, tetapi Aidilfitri tetap akan disambut dengan meriah. Baik, setelah kita mengenali jenis-jenis kata adjektif, sekarang kita pelajari pula bentuk kata adjektif. Bentuk kata adjektif terdiri pada 4 bentuk, iaitu yang pertama, kata adjektif tunggal ataupun yang melibatkan kata dasar. Yang kedua, bentuk kata adjektif terbitan, iaitu yang melibatkan imbuhan. Yang ketiga, kata adjektif ganda, iaitu yang melibatkan kata ganda, iaitu kata ganda seluruh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Dan yang keempat, bentuk kata adjektif ialah kata adjektif majmuk ataupun berangkap. Baiklah, sekarang kita akan pelajari satu persatu bentuk kata adjektif yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Baik, yang pertama, bentuk kata adjektif tunggal. Kata adjektif tunggal ni kata adjektif yang terdiri daripada kata dasar dan tiada imbuhan. Maksud dia, kita guna kata adjektif tu guna kata dasar sahaja, tidak diberi imbuhan. Contoh cikgu bagi ni, baju merah. Lelaki tampan. Gadis jelita yang cikgu warnakan, itu adalah kata adjektif yang melibatkan kata dasar sahaja, iaitu kulit cerah dan nasi basi. Baik, bentuk yang kedua, kata adjektif terbitan, iaitu kata adjektif yang mengandungi imbuhan. Murid-murid dah pelajari maksud imbuhan, tapi jenis-jenis dia masih ingat lagi tak? Imbuhan terdiri daripada 3 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan apitan dan juga imbuhan akhiran. Baik, contoh perkataan yang cikgu berikan di sini, iaitu bentuk kata adjektif terbitan yang mengandungi imbuhan. Contoh tercemar. Ini imbuhan apa murid-murid? Ini adalah imbuhan awalan, ter. Ini ter ni merujuk kepada paling ataupun tidak sengaja. Ini paling lah, tercemar. Maksud dia dicemari dengan teruk. Perkataan yang kedua, tertinggi. Masih lagi imbuhan awalan. Baik, yang ketiga, gemilang. Perkataan gemilang dengan imbuhan apitan dengan menyisipkan em di situ. Baik, seterusnya selera. Perkataan selera, imbuhan apitan el. Dan yang kelima, imbuhan apitan. Baik, perkataan yang diberikan di sini ialah kebaratan.
Baik. Seterusnya, kata adjektif majmuk. Ya, kata adjektif majmuk ialah kata adjektif yang mengandungi kata majmuk. Ya. Okey, contoh perkataan seperti biru laut. Okey, kata majmuk ni dua perkataan digabungkan dan boleh membawa maksud yang berbeza. Ya. Yang kedua, gelap gelita. Okey, panas terik, muram duja dan rabun ayam. Ini kata adjektif yang mengandungi ataupun mengandungi kata majmuk. Baik, setelah kita mempelajari maksud kata adjektif, jenis-jenis kata adjektif yang terdiri daripada 9 jenis dan juga bentuk-bentuk kata adjektif, cikgu harap murid-murid dapat mencatat dan seterusnya apabila kita mencatat, kita dapat memahami ya dengan lebih mendalam dan seterusnya kita dapat mempraktikkan ataupun kita dapat aplikasikan apa yang telah kita pelajari untuk kita menjawab ya soalan-soalan yang berkaitan. Baik, cikgu dah sediakan soalan-soalan pengukuhan ya untuk menguji tahap kefahaman murid-murid apabila kita mempelajari kata adjektif ya. Baik, contoh soalan pengukuhan, murid-murid boleh menjawab dalam ruangan komen dan selepas ini mungkin boleh ulang ya menonton slot ini untuk lebih memahami ya tentang kata adjektif. Baik, seperti yang cikgu telah kongsikan dalam slot sebelum ni. Okey. Bagaimana untuk menjawab ataupun menguasai ya bahagian B. Bahagian B tata bahasa ataupun bahasa Melayu pemahaman. Okey, mula-mula kita baca dulu arahan, okey, tandakan right ataupun betul. Bagi kata adjektif yang betul berdasarkan ayat di bawah. Okey. Contoh 1, Aiman menyampaikan pidatonya dengan nada suara yang agak tempat kosong. Contoh perkataan yang diberikan sini ni adalah rangsangan jawapan petah ya. Petah ni maksud dia dapat bertutur ataupun berbahasa dengan lancar ya. Okey. Ni fasih tak tersekat-sekat lah dan lantang dengan suara yang agak kuat ya. Baik, yang kedua, persembahan teater itu mendapat tepukan tempat kosong daripada penonton. Okey. Rangsangan jawapan yang diberikan di sini rancak ya. Gemuruh, okey, dan hebat. Okey, murid-murid lihat di sini adalah 2 markah ya. Pastikan okey, murid-murid membaca dan memahami dan seterusnya memilih kata adjektif yang sesuai ataupun yang tepat berdasarkan konteks ayat. Ya, itu adalah fokus pembelajaran kita pada hari ini. Baik, harap murid dapat menjawab dalam ruangan komen. Selepas ini cikgu akan semak ya. Baik. Jawapan untuk soalan yang telah diberikan ini. Okey, nombor 1. Aiman menyampaikan pidatonya dengan nada suara yang agak lantang. Okey, ini cikgu warnakan di sini adalah kata kunci dia, maksud pidato. Kemahiran berbahasa, okey. Contohnya bercerita, lenggok dia berbeza sikit. Pidato dia lebih nada suara dia lebih lantang sebab nak menegaskan sesuatu hujah. Okey. Bercerita dan sebagainya, lenggok ataupun nada suara yang berbeza ya. Baik, seterusnya nada suara, okey. Jawapan yang tepat di sini ialah lantang. Ini merujuk pada pidato dan juga nada suara ya. Baik, yang seterusnya, yang kedua, persembahan teater itu mendapat tepukan. Ini kata kunci ya, mendapat tepukan gemuruh daripada penonton. Okey, ramai orang tepuk ya, macam kamu tengok konsert. Okey, selepas penyanyi menyanyi, tepukan yang gemuruh. Seterusnya menggamatkan stadium ataupun pentas dan sebagainya. Okey. Okey, pastikan murid-murid menandakan tanda yang betul di dalam ruangan yang telah diberikan ya. Ini adalah salah satu cara untuk menjawab tugasan dengan betul ya. Baik, untuk soalan struktur bahagian B yang kedua, garisi jawapan yang paling sesuai bagi ayat di bawah. Okey.
Itu cikgu dah kongsi dalam slot menguasai bahagian B tata bahasa untuk soalan yang berkaitan dengan garisi jawapan. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, jangan sekali-kali kamu menggaris kata kunci dalam ni. Okey, apa terjadi kalau kamu garis kata kunci? Jadi kamu memberi dua jawapan ataupun tidak menjawab tugasan dengan betul. Maksud dia di luar ni kamu garis lagi, sebenarnya kamu nak menggaris kata kunci, tapi sebenarnya itu boleh menyebabkan menjadi dua jawapan yang telah diberikan. Okey, elakkan. Cikgu nak tegaskan sekali lagi, elakkan menggaris kata kunci untuk soalan garisi jawapan. Baik, nombor 1, wajah Elina yang sentiasa tampan, ceria, muram, itu menyebabkan dia menjadi perhatian rakan-rakannya. Okey, pastikan murid-murid memahami apabila diberi contoh rangsangan jawapan, pastikan murid-murid memahami semua perkataan yang telah diberikan. Kalau tak faham tu masalah sikitlah. Contoh cikgu bagi panduan sikit. Contohlah kamu tak pernah dengar perkataan tu. Kamu baca berulang kali dan jawab mengikut konteks ayat, kesesuaian ayat. Baik, yang kedua, stoking adik yang tidak berbasuh hampir seminggu itu berbau, hamis, hangit, hapak. Ini jenis-jenis bau. Okey. Dalam slot sebelum ni cikgu ada kongsi jenis-jenis bau tepat ataupun penggunaan kata yang sesuai dengan bau ni. Contohnya hamis ni merujuk kepada bau kambing ataupun darah. Hangit, seterusnya hapak. Hapak ni merujuk kepada bau pakaian. 10 hari ataupun 3 hari tak basuh. Okey, kalau buang dalam sungai terapung habis ikan. Mati habis, tak tahan bau. Okey, baik, seterusnya keropok udang itu sudah lemau. Lemau, tengik, keras. Okey, pastikan murid-murid memahami ketiga-tiga rangsangan jawapan telah diberikan. Baik, lemau ni merujuk kalau dekat Perlis ni panggil masuk angin ataupun tidak rangup lagi. Contoh kalau keropok kita suka makan benda yang rangup-rangup, yang bunyi kruk-kruk, baru sedap dimakan. Okey, tengik ni merujuk kepada bau minyak yang terlalu lama, tersimpan terlalu lama, mungkin sebulan ataupun 2 bulan. Ini bau dia, tengik. Okey. Dan seterusnya keras. Okey. Keropok udang itu sudah lemau, tengik, keras kerana tidak disimpan di dalam bekas kedap udara. Okey, biasanya benda-benda yang rangup ni kita simpan dalam bekas yang tak masuk udara. Jadi dia kekal rangup lah. Soalan ini 3 markah. Pastikan murid-murid dapat menjawab dengan tepat. Okey. Macam biasa, buat jawapan dalam ruangan komen. Okey. Baik, kita lihat jawapan berdasarkan soalan yang telah diberikan tadi. Okey, wajah Elina yang sentiasa, ini kata kunci di sini boleh ni garisi jawapan ni, maksud dia garis tapi pastikan tak garis kata kunci untuk soalan-soalan yang telah diberikan. Okey. Jawapan berdasarkan soalan ini, wajah Elina yang sentiasa ceria itu menyebabkan dia menjadi perhatian rakan-rakannya. Ceria ni sentiasa gembira. Orang sentiasa gembira ni tak bermuram durja, tak sedih-sedih. Dia awet muda. Baik. Contohnya yang kedua, stoking adik yang tidak berbasuh hampir seminggu itu berbau hapak. Ini bau yang tersangat busuk lah. Tambah kalau stoking tu. Okey. Baik. Seterusnya, keropok udang itu sudah lemau kerana tidak disimpan di dalam bekas kedap udara. Juga tadi, lemau ni maksud dia tidak rangup. Ataupun kalau kat Perlis dia lebih sinonim dengan masuk angin. Baik, kita pergi kepada soalan objektif tahun 2007. Haniza berasa tempat kosong apabila melakonkan watak nenek semasa pementasan drama. Okey, apa yang perlu murid-murid lakukan untuk bahagian ini untuk menjawab dengan betul ataupun menjawab dengan tepat? Gariskan kata kunci. Baik. Rangsangan jawapan telah diberikan di sini, angkuh, kacau, gusar, kekok. Angkuh itu merujuk pada sombong. Keadaan kacau, sesuatu yang tidak aman. Kacau bilau dan sebagainya. Gusar ni bimbang. Kekok ni perasaan yang
satu keadaan yang tak selesa. Mungkin kita tak pernah lakukan sesuatu perbuatan tu, kita rasa macam kekok lah, tak selesa. Okey, baik, apa jawapan yang tepat di sini? Okey, saya sama lihat. Okey, pertama sekali bila dapat soalan untuk soalan objektif, seperti cikgu telah kongsikan sebelum ni dalam tips ataupun panduan menjawab untuk bagi soalan pemahaman, garis kata kunci. Jangan lupa, apabila kita garis kata kunci, kita dapat menjawab dengan ayat yang tepat. Menjawab dengan jawapan yang tepat. Ya. Okey, contoh jawapan di sini. Haniza berasa kekok apabila melakonkan watak nenek semasa pementasan drama. Okey, masa tak selesa lah, kerana dia muda-muda tengok nak jadi nenek. Okey, dengan mimik mukanya bila kita nak lakonkan, ya, dengan suara. Okey. Baik, yang seterusnya, soalan yang kedua, pergerakan pemain bola keranjang yang tempat kosong itu sukar dikawal oleh pihak lawan. Okey, rangsangan jawapan berikan di sini gopoh. Okey, gopoh ni buat kerja yang kelang kabut, ya. Lincah. Lincah maksud dia pergerakan yang melibatkan manusia, maksud cekap buat sesuatu, ya. Okey, goyah, perasaan yang goyah ni perasaan yang tak tetap, ya. Okey, dan seterusnya ligat. Macam cikgu katakan tadi, ligat ni merujuk kepada benda. Contoh gasing, kipas, benda yang berpusing, ya, kita ligat. Okey. Dan lincah pula merujuk kepada pelakuan manusia. Okey, dah mula jawab murid-murid? Okey, kita lihat jawapan sekarang. Okey, pastikan anak-anak menggaris kata kunci, ya. Kata kunci untuk soalan 2 di sini ialah pergerakan pemain. Pergerakan pemain. Yang kedua, sukar dikawal. Okey, bila kamu cekak menggelecek bola dan susah nak kawal. Seterusnya bolos gol tersebut. Okey, contoh ataupun jawapan yang tepat berdasarkan soalan ini, pergerakan pemain bola keranjang yang lincah itu sukar dikawal oleh pihak lawan. Baik, jawapan soalan kita yang seterusnya, wajahnya nampak tempat kosong kerana kurang tidur selama beberapa hari. Okey, pastikan murid-murid gariskan kata kunci. Ya, kata kunci kat sini. Okey, rangsangan jawapan yang telah diberikan, muram. Okey, muram ni susah hati, duduk diam macam tu, muram lah. Ya, orang muram ni jangan duduk tegur sebarang. Kan? Tak pasal-pasal kena sebiji. Okey, baik, tegang. Ni suasana yang tidak kecoh sikit, ya. Suasana yang kecoh ataupun tidak aman sikitlah, tegang. Okey. Murung. Okey, orang murung ni dia satu penyakit sebenarnya, murung. Elakkan untuk bersendirian, ya. Kalau buku teks tahun 6 dia ada kemurungan ataupun depression. Orang kampung cikgu panggil depression. Okey, cengkung. Cengkung itu merujuk pada wajah seseorang. Okey, murid dah mula jawab. Okey, kita lihat jawapannya. Mula sekali garis kata kunci berdasarkan jawab soalan ni, wajah. Wajah. Yang kedua, kita nak lihat untuk kita nak menjawab jawapan yang nak cari jawapan yang tepat, kurang tidur. Muka kita kalau kurang tidur jadi macam mana? Okey. Nak senyum pun malas bila kurang tidur, ya. Muram, tegang. Nah, jawapan yang tepat di sini cengkung. Ini maksud dia bahagian pipi ni dah jadi kempis ataupun dah kurus bahagian pipi. Ya. Jawapan bagi soalan ini, wajahnya nampak cengkung kerana kurang tidur selama beberapa hari. Okey, betul tak murid jawapan yang kamu berikan tadi? Baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Pencemaran air di sungai itu bertambah tempat kosong kerana tidak mendapat kerjasama daripada penduduk. Pastikan murid-murid kena pasti kata kunci untuk menjawab jawapan ataupun untuk beri jawapan yang tepat, ya. Sempit, rangsangan jawapan telah berikan. Sempit, buruk, sarat, remeh. Okey, sempit orang yang tak luas, ya. Buruk keadaan yang teruklah, ya. Sarat ni penuh. Okey. Kalau kata banyak makna tu, sarat penuh dengan muatan, sarat mengandung pun maksud dia bermaksud penuh, ya. Remeh ni benda yang kecil-kecil, ya. Okay. Tak boleh ambil bab sangat benda-benda yang remeh ni, ya. Baik. Kita lihat apa jawapan yang tepat berdasarkan soalan ni. Baik, pertama sekali kata kunci bagi soalan 4, pencemaran air di sungai. Pencemaran. Lagi satu, kata kunci dia tidak mendapat kerjasama. Okey, bila tak dapat kerjasama, keadaan dia menjadi lebih buruk. Okey. Jawapan untuk soalan nombor 4,
Pencemaran air di sungai itu bertambah buruk kerana tidak mendapat kerjasama daripada penduduk. Baik, soalan yang kelima. Navin menekan loceng bas apabila tempat kosong tiba di pasar tani. Okey. Dengan jawapan telah diberikan jauh, jarang, hampir, nyaris. Tadi kita pelajari kata adjektif nyaris ya. Nyaris ni maksud dia tak kena lagi, hampir-hampir ya. Baik. Pastikan murid-murid kena pasti dahulu ya kata kunci bagi soalan ni. Baik, jawapan bagi soalan 5. Gariskan kata kunci di sini. Kata kunci di sini menekan loceng. Okey, tiba. Tiba di pasar tani. Okay? Bila kita naik bas, cikgu ingat zaman cikgu sekolah dulu, nak datang ke bandar naik bas, nak sampai tekan loceng. Ya. Baik, jawapan bagi soalan ni, Navin menekan loceng bas apabila hampir tiba di pasar tani. Dekat nak sampai dah baru tekan loceng. Jangan dah sampai baru tekan, nanti terlepas jauh. Ya. Baik. Soalan yang kelima, gasing uri yang popular di negeri Kelantan biasanya berbentuk pernah main gasing dah murid-murid? Mungkin murid lelaki ya, anak-anak lelaki suka main gasing. Ini adalah salah satu permainan tradisional ya yang perlu kita pelihara ya agar tidak luput di telan zaman. Okey. Contoh perkataan ataupun jawapan, rangsangan jawapan diberikan sini bulat. Ya, bulat, lepet, bundar dan lengkung. Apa beza bulat dengan bundar ni? Ya? Bulat ni satu yang bulat, bundar ni macam dia lepeh sikit. Permukaan yang bulat dilepehkan. Bundar, macam mata kita tu bundar lah. Ya? Baik, kena pasti dahulu kata kunci bagi soalan ni. Okey, kata kunci untuk soalan 6, gasing. Gasing lagi bentuk. Okey, gasing biasanya berbentuk leper ya. Ini gasing uri ya yang terkenal di negeri Kelantan. Ya, betul tak murid-murid jawapan kamu berikan? Baik, soalan kita yang terakhir untuk slot hari ini. Ini soalan yang terkini ya, soalan UPSR 2019 ya. Pemuda itu merupakan jurutera yang berpengalaman tempat kosong dalam bidang kejuruteraan elektrik. Okey, seperti biasa kena pasti kata kunci dahulu sebelum mencari jawapan yang tepat. Ya, rangsangan jawapan telah diberi di sini: kukuh, tinggi, jauh dan luas. Baiklah. Jawapan untuk soalan 7. Pemuda itu merupakan juruterbang yang berpengalaman luas dalam bidang kejuruteraan elektrik. Okey. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan latihan pengukuhan kamu? Betul semua tak jawapan yang telah kamu berikan? Okey. Baik, cikgu harap murid-murid dapat memahami ya maksud kata adjektif yang telah kita pelajari sebentar tadi, jenis-jenis kata adjektif yang terdiri daripada 9 jenis tadi. Sekiranya tak mampu mengingat, memadai dengan memahami ya perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kata adjektif. Dan seterusnya kita telah pelajari bentuk-bentuk kata adjektif dan kamu diberikan dengan soalan pengukuhan untuk memastikan kamu memahami ya apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sekian dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan menyambut hari Lebaran yang bakal menjelang tidak lama lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.